Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'. Pertama dan selama-lamanya kita semua memanjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada malam ini 30 Ogos kita semua diberikan kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu, forum sempena dengan sambutan kemerdekaan bagi negara kita. Saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa dalam keadaan SOP yang ketat ini kita hampir boleh dikatakan memenuhi ruang masjid ini pada malam ini. Terima kasih kepada pihak penganjur yang berjaya menjalankan program ini mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Saya juga mengambil kesempatan ini mengalu-alukan kedatangan kedua-dua tokoh panel kita yang sudah tidak asing lagi di bumi Pulau Pinang ini, juga secara amnya di Malaysia. Yang pertama di sebelah kiri saya, sahibus samahah Datuk Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Di sebelah beliau juga tidak asing lagi seorang tokoh akademik yang banyak juga berkuliah di sini, memberikan pandangan dan pendapatnya, Dr. Muhammad Rozaimi bin Ramli, yang mana kedua-duanya ini sudah dikenali rapat oleh tuan-tuan dan puan-puan di Pulau Pinang dan di Malaysia amnya. Mungkin pengenalan itu dari aspek yang baik, positif. Mungkin pengenalan itu dari sebaliknya. Tetapi kita mengambil manfaat daripada kedua-dua tokoh besar ini yang juga akan membincangkan satu topik yang besar berhubung dengan umat yang merdeka. Merdeka seringkali kita sambut, dan kali ini kali yang ke-63, sambutan yang ke-63. Cuma malam ini sebagai permulaan kepada perbincangan kita, dan saya cuba nak mengendalikan forum ini supaya dia tidak tersasar daripada landasan yang benar. Lebih penting perbincangan kita ini hendaklah didasari dengan nilai-nilai ilmu dan nilai-nilai kebebasan ilmiah. Artinya pandangan dan pendapat yang akan dikemukakan oleh kedua-dua panel ini mungkin boleh diterima oleh kita dan sebahagiannya mungkin boleh diberi pandangan balas. Demikianlah kemerdekaan. Jadi bagi memulakan gelanggang perbincangan dan diskusi kita, tanpa saya nak memanjangkan lagi kalam dan bicara, saya nak mempersilakan Al-Fadhil Dr. Rozaimi untuk memulakan bual bicara dengan mengulas sedikit tentang makna kemerdekaan dari sudut pandangan Islam. Dan saya juga nak minta beliau selit dalam jawapan itu, oleh kerana saya adalah moderator dan pengurusi, saya berhaklah menentukan skema jawapan. Apabila beliau mengulas tentang kemerdekaan, kita semua faham kemerdekaan berhubung kait dengan penjajahan dan sebagainya. Mungkin dalam jawapan itu, antara benda yang saya rasa beliau juga banyak mengulas, dan malam ni kita nak dengar secara langsung live melalui PMT kita, saya tahu ribuan yang melihat dan menonton malam ini, tentang kemerdekaan dari sudut mungkin tempat, ataupun lebih besar daripada itu pemikiran. Yang saya rasa beliau juga banyak mengulas tentang penjajahan yang dinamakan ta'assub ataupun taklid buta. Sehingga kan apa yang hendak dicakap ataupun apa yang hendak disuarakan itu tidak boleh menyelisihi awam atau orang ramai. Itu juga satu bentuk mungkin penjajahan. Saya tak tahulah, tapi mungkin Dr. Rozaimi boleh memberikan pandangan beliau
kemerdekaan bukan sahaja daripada penjajahan, tapi dari sudut pemikiran dan hak kita nak bersuara. Kalau kita nak bersuara atau nak memberikan pandangan pun dikawal, adakah itu yang kita katakan sebagai merdeka? Jadi saya minta Dr. Ruzaimi untuk menjawab persoalan, bukan pandangan saya, tapi persoalan yang saya lontarkan. Dipersilakan dengan sepenuh masanya, sehinggalah beliau berhenti dengan sendirinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Mak Malaya yang dimuliakan sahibus samahah, Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri, Mufti Negeri Perlis, hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama, dan seingat saya kali terakhir saya berada di sini sebelum ini adalah pada mini perkampungan sunnah, betul? Bulan apa tu? Tahun lepas Bulan 2 Oh, okey, bulan 2 tahun lepas. Jadi sepanjang lepas daripada itu, saya tak ingat bila lagi saya berada dalam kuliah yang umum sebegini. Jadi bila tengok orang pun ramai ni, saya pun jadi nervous pula. Lama sangat tak berkuliah. Biasa kuliah depan laptop je, seorang-seorang je kan, dalam bilik hijau tu. Jadi kali ni dapat live, jadi saya rasa macam agak kekok sikit lah. Tapi tak apalah, insya-Allah dengan norma baru ni mudah-mudahan kita dapat mengawal wabak yang melanda negara kita dan dunia secara umumnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Bila bercerita tentang kemerdekaan, kemerdekaan ini biasanya orang Arab panggil al-istiqlal. Dalam bahasa Arabnya dipanggil istiqlal. Istiqlal ni maksudnya bersendirian, bebas. Tetapi bila kita tengok di dalam istilah agama, kemerdekaan ini lebih dekat dengan maksud al-hurriyah, kebebasan. Istiqlal tu maksudnya bersendirian dan bebas. Kenapa istiqlal tu diambil untuk menggambarkan kemerdekaan? Kerana sebelum daripada itu, kebanyakan negara-negara Islam ini dijajah oleh negara-negara barat, negara Eropah. Jadi bila Eropah balik ke negeri masing-masing, mereka meninggalkan negara Islam, diperintah dan diuruskan sendiri oleh orang tempatan. Maka mereka menggunakan maksud ataupun perkataan istiqlal yang bermaksud bersendirian mengurus negara. Tetapi saya lebih suka dengan makna al-hurriyah, iaitu kebebasan. Kerana bila kita bincang tentang kemerdekaan, ia bukan hanya sekadar nak menguruskan negara itu sendiri, tetapi kemerdekaan itu lebih luas daripada itu. Kerana ada saja negara yang menguruskan dirinya sendiri, diperintah oleh bangsanya sendiri, tetapi tidak ada unsur kebebasan pada orang yang duduk dalam negara tu. Kita ambil contoh macam negara-negara komunis. Kita ambil contoh macam negara-negara yang mana pemerintahnya menghalang rakyatnya daripada mengetahui dan berfikir dengan fikiran yang lebih luas. Oleh kerana itu, bila kita kembali kepada turas Islami, kita dapati bahawasanya kebebasan ini sememangnya diperjuangkan oleh Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam turas ataupun dalam tradisi kesarjanaan Islam, kita dapati di sana Islam sangat membuka luas pintu untuk membebaskan hamba. Kita semua tahu hamba ni dia bukan diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang duk kritik Islam, kenapa Islam benarkan hamba dan seumpamanya, kita kena adil dalam melihat sejarah ketika mana
Islam datang ketika mana syariat Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sistem perhambaan dah ada. Sistem perhambaan telah pun diamalkan bukan hanya oleh orang Arab, bahkan seluruh masyarakat dunia dan tamadun-tamadun besar sudah mengamalkan sistem ni. Jadi bila Islam datang, dia berinteraksi dengan sistem ni untuk menghapuskan secara total bermasalah, kerana dia melibatkan harta manusia. Sebab orang beli hamba ni, hamba tu dianggap sebagai harta, dan hamba tu bukan murah lah nak dibeli. Jadi Islam berinteraksi dengan sistem ni secara berperingkat. Maka dibuka pintu untuk membebaskan hamba ni banyak. Dalam kafarah umpamanya, kafarah sumpah, orang yang langgar bulan Ramadan, siang hari di bulan Ramadan dengan berhubungan, hubungan suami isteri, maka perlu membebaskan hamba. Zihar perlu membebaskan hamba, dan banyak lagi. Sehingga kan Islam meletakkan satu hukum yang mana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan salasatun jadduhun najad wa hazluhun najad. 3 perkara, kalau kamu serius pun jadi, kalau kamu melawak pun jadi. Yang mana disebutkan dalam hadis an-nikah wa talaq wal itaq, dalam sebahagian riwayat menyebut atau kama qali, yang bermaksud 3 perkara ni jadi sungguh. Serius pun jadi, main-main pun jadi, iaitu nikah, talak dan juga pembebasan hamba. Jadi tak boleh satu orang yang ada hamba, dia kata hari ni Marjina aku bebaskan kau. Marjina aku bebaskan kau. Dia pun siap-siap beg nak keluar daripada rumah tuan dia. Dia kata aku melawak tadi, April Fool kan. Aku prank je kau ni, aku troll je. Tak boleh. Kerana dia melibatkan hukum yang memang tak boleh nak main-main. Kerana dia melibatkan perasaan seorang hamba. Jadi matlamat sebenar manusia adalah, matlamat sebenar Islam adalah memberikan kebebasan kepada manusia. Oleh kerana itu, kalau kita melihat dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun. Nabi Musa menyebutkan kepada Firaun, wa tilka ni'mah tamunnuha alayya an abadta bani Israel. Wahai Firaun, kamu menyebutkan nikmat yang kau berikan kepadaku, kau bangkitkan tentang nikmat yang kau berikan kepadaku. Kita semua tahu, sebelum daripada Nabi Musa ini menjadi dewasa dan diutuskan menjadi Nabi oleh Allah Azza wa Jal di Bukit Tur Sina, Nabi Musa ni dipelihara oleh Firaun. Nabi Musa dipelihara oleh Firaun dalam istana Firaun. Walaupun pada peringkat awal macam Firaun nak bunuh kan semua lelaki daripada kalangan Bani Israel yang lahir, tapi akhirnya takdir Allah, orang yang dia takut tu dibesarkan di dalam istana dia sendiri. Sehingga apabila Musa menjadi Rasul, menjadi Nabi, berdepan dengan Firaun, Firaun menyebutkan tentang bagaimana dia membesarkan Musa. Maksudnya dia mengungkit tentang dia membesarkan Musa, di dalam istana menanggung kehidupan Musa. Jadi Nabi Musa mengatakan kepada Firaun, nikmat yang kau bangkitkan ini sekadar nikmat yang kau bangkitkan ini adalah sekadar kerana engkau nak alihkan isu, nak tukar topik, kerana engkau telah memperhambakan Bani Israel. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala rakamkan lagi di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada Bani Israel, yang mana Allah Ta'ala sebut wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab, yang mana kami telah membebaskan kamu daripada kesengsaraan yang telah dibawa oleh Fir'aun kepada kamu. Maksudnya Allah Azza wa Jal memang ingin membebaskan Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun yang telah memperhambakan Bani Israel. Oleh kerana itu kita melihat kebebasan manusia merupakan objektif utama Islam. Dan bukan hanya kebebasan dari sudut fizikal, kita melihat dalam sejarah kesarjanaan Islam, tidak ada di sana yang dinamakan sebagai ta'assub buta yang diamalkan dalam sejarah Islam ataupun yang dianjurkan oleh mana-mana alim ulama yang diiktiraf ilmunya. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah, Abu Hanifah umpamanya tidak membenarkan pengikut dia
ta'assub kepada dia, sehingga kan dia pernah menegur salah seorang daripada anak murid dia yang bernama Abu Yusuf. Dia mengatakan, kamu tulis daripada aku, jangan tulis melainkan kamu kena tahu bahawasanya hari ini mungkin aku menyebutkan satu perkataan, nanti esok aku mungkin akan tukar perkataan yang lain. Maksudnya jangan ta'assub buta kepada aku. Begitu juga kalau kita tengok Imam Syafi'i rahimahullah, antaranya Imam Syafi'i, dia juga merupakan di antara orang yang menentang golongan penta'assub buta. Golongan yang cuba nak ta'assub dia. Dia mengatakan bahawasanya kalaulah idza sahal hadis fa'ribu biqauli 'ardal ha'id. Bila sahih hadisku itu, bila sahih hadis daripada Nabi SAW, maka ambil perkataanku yang bercanggah dengan hadis, buangkannya di dinding. Ini semua kita melihat dalam sejarah kesarjanaan Islam, dia tidak mahu seseorang itu mengikat dirinya dengan seseorang. Saya teringat lagi guru saya, Syekh Sultan Sanad Al-Akailah. Guru saya masa saya buat PhD di Jordan dulu, dia mengajar saya ilal hadis, subjek ilal. Ketika mana kami berbincang dalam kelas, salah satu daripada kelas, dia sebut satu perkataan yang saya pegang sampai hari ini. Dia kata agama Islam ni di sisi ahli sunnah, di sisi manhaj yang benar, kebenaran itu tidak terkumpul pada manusia melainkan hanyalah pada Nabi SAW saja. Dia tidak akan ada pada satu kelompok setiap masa kebenaran tu. Katalah saya Presiden NGO IQ sekarang ni, penasihat pun ada kan, saya berani sebut, dan penasihat pun saya rasa setuju, walaupun kita IQ ni usaha nak bagi dekat dengan Quran dan Sunnah, tapi mesti ada salah satu keadaan kami salah, mesti ada salah satu keadaan kami silap, kerana produk NGO yang kami bawa ni, dia ada produk yang dipanggil sebagai basyariyah, keinsanan, sifat insan, mesti ada silap di mana-mana. Tidak mungkin kebenaran itu terkurung dalam satu kumpulan semata-mata dalam setiap keadaan. Maka dia kata al-haq la yatamahwar fir rijal khassatan. Dia kata hak itu kadang tidak terkurung dalam satu kumpulan. Kita bukan Syiah yang percaya kepada 12 imam yang maksum. Maka kebenaran itu ada kalanya boleh ada pada mazhab Syafi'i, kadang-kadang kebenaran itu boleh ada pada mazhab Hanafi, kadang-kadang kebenaran itu boleh ada pada Maliki, dan kadang-kadang kebenaran itu boleh ada pada Hambali. Inilah kebebasan. Sebab itu kata Umar bin Abdul Aziz ketika menghuraikan khilaf di kalangan para sahabat, dia kata, "Ma nuhibbu an la yakhtalifa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa innahum a'immatun yuqtada bihim." Fa innahum law lam yakhtalifu lakanatil ummah fi dhiq. Yang bermaksud kami tidak suka, kata Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang adil pada zaman tu, dia kata kita pun tak suka kalau sahabat Nabi tak berbeza pendapat dalam semua keadaan, kerana mereka ini imam-imam, mereka tokoh yang diberikan penghormatan dan diikuti, yuqtada bihim, diikuti oleh orang ramai. Kalau mereka tidak berbeza pendapat, sudah tentu umat akan berada dalam keadaan sempit. Jadi maksudnya keluasan pemikiran tu Islam anjurkan, sehingga boleh untuk menilai dan memilih, tetapi dengan disiplin lah. Bukanlah maksud semua orang boleh tarjih, semua orang boleh nilai sendiri tanpa ada ilmu alat yang cukup lah. Tapi nak katanya boleh. Demikianlah yang dikenali dalam turas Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mencela golongan-golongan yang ta'assub buta, taklid a'ma. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Allah Subhanahu wa taala mengecam golongan-golongan yang mengikut buta pimpinan-pimpinan mereka, dengan mengatakan nanti bila sampai satu masa di hari kiamat, mereka mengatakan kami taklid buta, kami ikut je, taat je pada pemimpin kami dan pembesar kami, maka mereka menyesatkan kami. Maka Allah merakamkan siap-siap kepada insan supaya mereka menggunakan akal fikiran yang mereka ada untuk menimbang kebenaran. Dan kebebasan ni satu benda yang sangat bernilai dalam agama, sehingga kan tuan-tuan dan puan-puan, mana-mana manusia yang dipaksa dalam agama untuk melakukan sesuatu sehingga tidak ada pilihan lain, paksaan itu tidak dikira sebagai satu dosa.
Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW menyebutkan, innallaha tajawaza an ummatil khata wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengangkat dosa daripada umatku yang mana ia dilakukan dalam keadaan silap, dalam keadaan lupa dan dalam keadaan dipaksa. Menunjukkan bahawasanya siapa yang dipaksa sehingga tidak ada kerelaan buat satu dosa sampai dia tak ada pilihan, kalau tak dia dibunuh, itu juga tidak dianggap sebagai walaupun terpaksa mengucapkan kalimah kufur, kalau tak kena bunuh, dia kata illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang dipaksa dan jiwa mereka tenang kekal beriman, Allah Subhanahu wa taala ampunkan, kerana kebebasan itu telah ternafi daripada dia dalam keadaan itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kebebasan ini bukan hanya terhad kepada individu biasa. Bahkan dalam Islam kita melihat orang-orang Islam ni bebas untuk memberikan pandangan, bebas untuk memberikan nasihat, walaupun nasihat yang kita nak beri itu kepada pemimpin. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ramai je golongan-golongan salafus soleh yang menegur pemimpin, walaupun kadang-kadang dalam perkara yang kecil, walaupun kadang-kadang dalam perkara yang kita anggap macam biasa-biasa, mereka tetap menegur, kerana mereka berpegang kepada hadis ad-dinun nasihah. Liman ya Rasulullah? Lillahi wa rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatuhum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat, memberikan nasihat kerana Allah, kerana Rasul, kerana pemimpin orang Islam dan kerana orang masyarakat keseluruhannya. Apa dia? Nasihat kepada pemimpin ialah dengan kita bagi tahu pemimpin bila dia silap. Kita bagi tahu pemimpin bila dia tersalah. Kita memberi teguran kepada pemimpin bila dia tak betul. Kan? Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik, dalam hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik jihad ialah berkata benar di sisi sultan, di sisi pemimpin ataupun pemerintah yang zalim. Inilah kebebasan yang diperjuangkan oleh Islam, kebebasan dari sudut fizikal dan juga kebebasan dari sudut pemikiran. Kebebasan dari sudut pemikiran. Sebab itu Abu Bakar masa dia naik jadi khalifah, dia siap sebut, dia kata fa in raaitumuni ala haq fa'inuni wa in raaitumuni ala khata faqawwimuni. Atau kama qal, Abu Bakar mengatakan bila naik, dia bagi tahu siap-siap pada rakyat, kalau kamu tengok aku berada di atas kebenaran, maka bantulah aku. Bila kamu tengok aku berada di atas kesilapan, betulkan aku. Maka kita tengok dalam sejarah, ada saja Umar memberikan ketidaksetujuan pada pendapat Abu Bakar peringkat awal. Bukan kerana Umar nak gaduh dengan Abu Bakar, tapi kerana Umar merasakan ada perkara yang perlu untuk diberitahu, pandangan, sisi pandang dia yang tak sama dengan Abu Bakar. Masalah kita ni, kita terlalu, pemikiran kita kadang-kadang simplistik. Kalau tak A, B. Kalau tak B, A. Kalau tak parti aku, parti lawan. Kalau tak parti lawan, parti aku. Kan? Saya bukan nak cerita sangat pasal politik, tapi sebab dah masuk bab merdeka ni, kena masuklah juga. Kadang-kadang saya antara orang yang kuat jugalah memberikan komentar terhadap isu semasa. Sampaikan bila saya mengkritik beberapa pandangan-pandangan pimpinan politik, adalah orang-orang bawah yang akan komen, "Ai, laju nampak? Laju je komen." Kan? Kadang-kadang ada yang kata, "Walah, dia ni kalau bab parti ni mesti tulis panjang. Kalau bab parti lain tulis pendek aje." Kan? Kadang-kadang saya jawab lu juga kan. Saya tulis untuk dibaca, bukan untuk dikira, kan? Bukan untuk diukur panjang ke pendek, yang penting sampai. Ada benda kita kena tulis panjang, ada benda kena tulis pendek. Tapi masalah kita sebab kita pemikiran begitu tidak, pemikiran sebahagian daripada umat kita ni tak boleh nak bebas lagi daripada kerangka politik kepartian.
Saya ahli akademik. Dan sampai sekarang saya pensyarah universiti. Jadi kita menilai dari sudut hujah. Parti letak tepi dulu. Bila kita tengok ada benda tak betul, kita bagi tahu. Yang ni yang betul. Parti hang tak apa, hang sokong parti tak apa. Tapi bila mana kita bagi tahu benda ni tak betul, bukan kita lawan parti tu. Kita boleh berkawan. Kan? Habis tu ustaz komen satu parti je, yang lain tak nak kritik pun, saya kritik semua. Siapa yang baca page saya? Kan? Mungkin masa saya kritik parti lawan, data dia habis. Jadi tak dapat coverage. Kan? Jadi itu yang jadi masalah. Ataupun dia tak nak baca sangat sebab tak ada kaitan dengan dia. Jadi manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia orang kata apa? Dia hanya nak baca apa yang dia nak baca lah. Kadang-kadang dia terlepas. Jadi kita cuba gagasan yang baru ni, sebenarnya anak-anak muda ni kebanyakannya sepatutnya jangan terlalu ta'assub kepada pemikiran. Kalau dia tak setuju dengan aku, maka dia lawan aku dalam setiap keadaan. Tak semestinya begitu. Kita boleh berbeza dalam beberapa keadaan. Seperti mana kata Al-Imam Syafi'i kepada Yunus As-Sadafi, kan? Ala yastaqim an nakhtalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana. Tidakkah boleh walaupun kita berbeza dalam satu masalah, tapi kita menjadi saudara? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila disebutkan oleh maksud kemerdekaan oleh Hamka, kan? Hamka dia disebut tentang kemerdekaan. Sebab Hamka ni di antara tokoh yang mana di zaman dia memang zaman kita kata penjajahan tu masih ada lah. Disebut tentang kemerdekaan. Dia kata kemerdekaan ni apa dia? Kemerdekaan ni apabila kita boleh bercakap tentang kebenaran yang kita rasa benar tanpa ada rasa takut. Tu merdeka lah tu. Tapi kalau hari ni dah 60 tahun kita merdeka, 60 berapa tahun? 63 tahun kan? 63 tahun kita merdeka, tapi kalau kita nak cakap benda betul pun takut-takut, maksudnya kita belum merdeka lagi lah. Nak cakap benda betul pun takut. Saya ingat lagi ada satu kisah, pengalaman saya lah. Ada satu orang hamba Allah ni, dia ada sebut pasal satu isu dalam hadis. Dia ada komen. Lepas tu dia macam kecam lah orang yang ada PhD hadis ni. Saya bukanlah nak jaja sangat. Yang ada PhD hadis ni ramai. Mufti ada, saya ada, ramai lagi manusia lain yang ada. Tapi bila disebut tentang PhD hadis ni, biasa orang akan bayang berapa orang kat Malaysia ni? Kami 2 orang ni. Kan, biasanya lah. Jadi bila dia komen pasal orang yang ada PhD hadis, jadi orang banyak tag saya lah dalam Facebook. Apa yang disebut tu macam tak apa tepat sangat. Tak apa tepat. Apa yang disebut? Dia kata hadis kalau apa? Kalau tak ada dalam kitab, dia ada dalam dada ulama. Macam tu lah lebih kurang. Saya pun tak ingat sangat, isu tu lama dah. Jadi saya pun komen. Saya kata tak betul tu. Saya tulis dalam Facebook, saya kata tak betul. Kerana ia akan membuka ruang yang besar kepada orang untuk bawa hadis-hadis yang tak betul dengan alasan dapat daripada dada guru dia. Sedangkan Imam Suyuti dengan secara jelas bagi tahu mana-mana hadis yang tidak terdapat di dalam mana-mana kitab hadis yang muktamad, ia adalah petanda bahawa hadis itu palsu. Saya bawalah kalam Imam Suyuti. Jadi bila tu jadi polemik lah, sebab tok guru tu pun ramai anak murid. Kan? Jadi polemik besar. Bila ada polemik tu, jadi saya pun ajak orang tu untuk dialog lah. Lepas tu, tapi dialog tu tak jadilah sebab dia letakkan syarat yang saya tak mampu nak buat lah. Sampai nak kena panggil Raja Perleh. Susah lah sikit saya nak panggil Raja Perleh kan. Patutnya dialog kita ni, patutnya benda mudah-mudah lah kan. Baik. Kalah kena letak jawatan lah. Jadi saya rasa macam, tak payahlah. Kalau syarat teruk-teruk sangat ni kan. Kalau dia ada jawatan tak apa juga. Baik. Jadi, bila berlaku polemik tu, tiba-tiba ada orang bagi tahu saya. Ada kawan ni dia bagi tahu saya sembang, dia kata, ramai je di kalangan ustaz-ustaz yang tak setuju dengan kawan tu, yang setuju dengan saya. Sebab dia kata pendapat tu memang tak tepat. Kan? Pendapat tu memang tak tepat.
Tapi saya tanya, habis tu kenapa tak pasal apa tak tegur? Takut lah. Sekarang dituduh Wahabi. Padahal ustaz tu. Nampak Jadi kadang-kadang sebahagian daripada orang agama kita pun tak ada lagi ciri-ciri merdeka pada pemikiran dia. Kan? Bahkan kadang-kadang ada yang takut pun nak ambil gambar dengan kami ni. Dia kata kalau ambil gambar ni jangan ni jangan letak kat Facebook lah, nanti orang tuduh saya sekali. Punya takut. Ada juga. Tapi itulah manusia, kan? Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dah cerita tadi tentang kebebasan fizikal itu diperjuangkan oleh Islam. Kebebasan pemikiran itu diperjuangkan oleh Islam. Tiba-tiba kita tengok dalam hadis, sebahagian hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Dan dunia ni juga, dunia yang sama juga adalah syurga bagi orang kafir. Jadi kita jadi confused sekejap. Tadi kata perjuang kebebasan. Tiba-tiba penjara pula. Maksud penjara mana ada bebas? Orang duduk dalam penjara, dia tak bebas, dia tak boleh keluar. Dia terikat dengan undang-undang tu. Jadi maksud yang nak disampaikan di sini adalah kebebasan yang sebenar-benarnya bebas di sisi umat Islam ataupun di sisi agama Islam ialah apabila kamu menjadi hamba Allah yang sebenarnya, kamu mencari keredaan dan kebenaran yang ada di dalam dunia ni tanpa mengikat diri kamu kepada mana-mana makhluk. Ini yang disebutkan oleh Rib'i bin Amir ketika mana dia sampai ke satu peperangan di zaman Umar, kalau tak silap saya. Dia mengatakan, Allahu bata'athana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Sesungguhnya Allah yang mengantar kami, Allah yang mengutuskan kami untuk berjuang supaya kami mengeluarkan manusia daripada menyembah daripada menyembah manusia kepada menyembah Allah semata-mata. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kami keluarkan manusia daripada kejahatan agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dan kami nak keluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Jadi itulah sebenar-benarnya yang dimaksudkan dengan kebebasan, membebaskan diri daripada cengkaman makhluk dan mengabdikan diri kepada Allah semata-mata. Kerana kebebasan yang mutlak memang tak ada. Bahkan negara yang paling bebas, free country, dia declare negara dia free country, Amerika kan, pun ada restriction. Ada juga sekatan, tak boleh buat benda ni, tak boleh buat benda ni. Tandas perempuan kalau kau lelaki tak boleh masuk. Tandas lelaki kalau kau perempuan tak boleh masuk. Free country pun ada some restriction. Begitulah dunia, ada juga kekangan, ada juga undang-undang, iaitulah kita menjadi hamba Allah. Menjadi hamba Allah yang sebenarnya dan membebaskan diri kita daripada cengkaman makhluk dalam mencari kebenaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Alhamdulillah, tuan-tuan telah mendengar ulasan yang panjang lebar. Pertama, saya sangat memahami kenapalah ulasan itu begitu panjang. Kerana doktor lama tidak bercakap di hadapan manusia. Itu yang disebut tadi. Jadi bila dia tengok manusia, dia terlupa. Okey. Yang kedua, saya tak boleh potong. Kerana saya tidak mahu bersifat penjajah. Saya bagi kemerdekaan. Okey, tapi saya duk tengok masa tadi, kita ada lagi masa, sehingga diberhentikanlah. Okey, saya nak sebut sikit juga lah kan, Dr. ulas tadi panjang, tapi saya dapat pentik satu dua benda. Satu, jangan simplistik. Maksudnya kalau doktor nampak cenderung macam ni, taklah semestinya dia sokong parti tu. Tapi doktor juga sebut tadi, kebenaran tak berada pada satu pihak. Kalau kita tukar pendapat tu kira okey lah. Mengaku salah kira okey lah. Padam kenyataan okey. Kira bau sombat. Okey. Okey kan. Maksudnya kita boleh rujuk kepada al-haq. Itu yang lebih penting kan. Okey, sekarang kita bagi laluan kepada sahibus samahah. Juga nanti insya-Allah kalau azan kita mungkin bagi laluan dulu tu, betul Datuk sambunglah. Saya akan cuma saya nak sebut tajuk kita ni besar.
umat yang merdeka. Umat ni selalunya kita faham ramai lah. Kita faham ramai. Tetapi dalam Quran, Allah Azza wa Jal sebut sesungguhnya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim itu, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu umat. Wal hadi hanya satu individu. Nabi Ibrahim itu satu individu tapi disebut sebagai umat. Dan kita juga melihat banyak gerakan-gerakan kemerdekaan bermula daripada gerakan-gerakan yang kecil. Dan kalau kita tak lupa Arab Spring, kejatuhan rejim-rejim di tanah Arab bermula dengan satu manusia, Muhammad Bouazizi kalau tak silap. Satu orang manusia ini dengan satu tindakan, kita tak bincang sama ada betul tak betul, tapi manusia ini telah menggerakkan manusia sehingga bertukarnya kerajaan di tanah Arab. Bermula daripada satu individu. Tapi kita tengok umat Islam. Jadi Datuk nak jawab ni, saya nak baca satu kenyataan yang Datuk tulis berkaitan dengan umat Islam. Saya tak tahulah Datuk padam ke tak padam kenyataan ni, tapi saya nak baca lah kan. Datuk sebut, namun apabila umat Islam gagal menunaikan misi ini, mereka menjadi umat yang amat hina. Belanda yang kecil menyeberang lautan menawan Indonesia yang besar. Portugis datang dengan beberapa kapal menjajah Empire Melaka. Lebih dahsyat lagi, negara-negara Arab yang besar itu yang membina tamadun yang gemilang akhirnya menjadi bangsa yang dijajah dan melutut di hadapan penjajah. Ini ditulis oleh Datuk sendiri. Dan saya cek yang terkini pun masih ada tulisan ni. Jadi umat yang bagaimana yang dikatakan umat yang merdeka? Kita minta ulasan Datuk sikit, dan kalau kata azan kita berhenti sekejap dan Datuk boleh sambung supaya kita merdeka dengan hati kata yang sebenar. Sila Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kasihi pengurusi Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ruzaimi Ramli selaku ahli panel, jawatan kuasa masjid, hadirin dan hadirat yang hadir di masjid ini, penonton di dalam live ini dan seterusnya. Saya pengurusi ini, saya dia ni kadang nak tanya apa dia ni. Dia petik sana, dia petik sini, nasib baik tak apa? Aero 404. Okey. Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai ummah. Inna Ibrahima kana ummah qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ishtabahu wa hadahu ila sirat ishtabahu wa hadahu. Okey. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim itu ummah qanitan lillah, beribadat kepada Allah, taat kepada Allah, hanifan, satu orang yang cenderung kepada tauhid atau seorang yang berpegang kepada tauhid, walam yakum minal musyrikin, dia bukan di kalangan orang-orang yang musyrikin, syakiran li an'amih, Allah Subhanahu wa taala dia itu bersyukur kepada nikmat Allah, istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim, Allah taala tu berikan petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin, kami berikan kepadanya di dunia ini kebaikan, di akhirat kelak dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim satu orang, tapi Allah kata dia ummah. Apabila Abdullah bin Mas'ud dia baca ayat ini, kemudian dia tafsir, dia baca umum ni, dia kata inna Mu'adzan kana ummah, sesungguhnya Mu'adz itu ummah. Jadi ada orang berbetul dia, orang kata bukan Mu'adz ummah, ayat tu inna Ibrahim kana ummah,
Sesungguhnya Ibrahim itu ummah. Dia kata, iyalah, bukan dia silap. Dia kata, kerana Muaz itu mempunyai ciri yang ada pada Ibrahim. Apa ciri Ibrahim? Muallimun nasa al-khaira. Mengajar manusia dengan kebaikan. Maka mengajar manusia dengan kebaikan, dia menjadi ummah. Nabi Ibrahim satu orang individu, kerana Ibrahim dah telah bergeraknya keseluruhan umat. Baru ni kita raya korban, contoh teladan daripada Nabi Allah Ibrahim. Kita banyak amalan kita, contoh teladan daripada Nabi Allah Ibrahim. Kita pergi Mekah, kita ingat Nabi Allah Ibrahim. Satu orang, kekuatannya melebihi umat manusia. Kita satu umat yang besar, kita gagal menjadi satu umat. Jumlah yang besar, kita gagal menjadi umat. Ini masuk waktu. Solat azan dulu kan? Saya kira boleh. Tolong azan. Bismillah. Kita sambung semula. Tahu nak pengusi dia? Ramai tapi tak jadi umat. Oh, ramai tak jadi umat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah kata dia satu orang tapi dia menjadi umat. Kita umat ramai tak jadi umat. Umatlah juga tapi tidak berjaya berdiri sebagai umat yang kuat. Allah kata Ibrahim cirinya qanitan lillah, beribadat kepada Allah. Hanifan walam yakun minal musyrikin, lurus, dia bukan orang musyrikin. Syakiran li an'umi, syukur kepada nikmat Allah. Istabahu wa hadahu ila siratal mustaqim, Allah bagi petunjuk, Allah pilih dia, Allah bagi petunjuk dia pada jalan yang lurus. Apa yang Allah bagi jadi pada Ibrahim? Allah kata, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Nabi Ibrahim di dunia kami bagi kebaikan, di akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang saleh.
Saya selalu sebut Nabi ni, semua Nabi, Nabi Musa, kan? Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Yahudi, Kristian tak mau. Nabi Isa, Yahudi tak mau. Nabi Musa, Yahudi terima. Tapi Ibrahim alaihissalam, Allah takdirkan semua agama claim they are followers of Abrahamic faith. Mereka adalah pengikut kepada ajaran Ibrahim. Kuatnya brand Nabi Allah Ibrahim. Satu orang dia umat. Saya nak sebut tuan-tuan, apa yang Islam bawa kepada masyarakat manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mari dalam masyarakat Arab. Masyarakat Arab ni yang Nabi muncul di dalamnya, pada zaman Nabi muncul, ada empire-empire besar, ada. Ada Rom, ada Parsi, ada kerajaan-kerajaan lain di keliling tu. Tapi Allah tidak pilih nabinya di kalangan negara-negara besar itu. Seorang nabi yang lahir dalam satu masyarakat Arab yang tidak ada kerajaan yang kuat. Kerajaan kabilah saja. Tribal system. Sistem tribe, sistem kabilah. Wadin ghairi zi zar', kata Nabi Allah Ibrahim. Lembah kering kontang yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan orang Arab ni dia tak ada dia ada fanatik Arab dia. Tapi kalau dia lalu kawasan Rom, dia lalu dalam kawasan Parsi, dia rendah diri. Sebab itu kerajaan besar. Macam negeri-negeri miskin, pergi negeri hebat, kita rendah diri. Kan? Dan kita tahu negeri-negeri, saya pernah naik kapal terbang, sembang dengan satu orang daripada sebuah negara lah, sebut ni sensitif pula. Negara dunia yang mundur sikit lah. Kan, saya sembang dia. Dia kata, saya tanya tentang negara dia. Dia kata, aku tak tahu banyak. Aku sekarang dah duduk di UK. Pasal saya bersama-sama pergi UK. Lama saya sembang, berapa bulan hang duduk UK? Baru 6 bulan. Belagak tak tahu negeri dia. Macam kita kan. Sebab dia rasa rendah diri kalau sebut negeri dia. Orang Arab di samping itu yang disebut oleh Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ditulis satu buku bagus, Kaifa Dakhala al-Arabu at-Tarikh. Bagaimana orang Arab masuk ke pentas sejarah. Kerana Arab ini dia ada puisi yang bagus, ada syair yang bagus, ada bahasa yang indah. Dia gagal menempatkan dia sebagai bahasa ilmu sehingga Islam datang. Bukan puisi Arab, puisi jahiliyah Arab, Sanfara dan seumpamanya memang hebat, tapi gagal menempatkan diri mereka sehingga Islam datang. Islam mengangkat Arab sebenarnya. Orang Arab hari ini dia takut nak brand Islam. Islam yang mengangkat mereka sebenarnya. Dahulu Nabi, Allah takdirkan Nabi pergi ke lahir dari kalangan bangsa Arab, bangsa yang tidak ada tamadun. Hadirin dan hadirat, Nabi telah berikan satu suntikan bagaimana kemerdekaan diri. Saya buat satu contoh. Hijrah Nabi, hijrah sahabat yang pertama, kalau nak hari itu ada timbul antara apa? Antara pelarian dan hijrah ni kan apa? Selamat menyambut tahun ma'al hijrah ke ma'al pelarian tu, ada timbul perbincangan tu kan. Okey. Sebenarnya ada tempoh yang sahabat memang lari. Kan? Nabi tak lari. Iaitu mereka pergi ke Habsyah. Habsyah betul-betul nak mengelakkan daripada penindasan. Kerana di Habsyah bukan bumi yang subur untuk Islam, untuk 380 yang pergi ke sana, tak berkembang Islam di sana. Jumlah sahabat tu. Bahkan ada riwayat Ubaidillah bin Jahsh tanassar, masuk Kristian, walaupun ada orang pertikaikan perbincangan itu, tapi suami kepada Ummu Habibah. Rajanya protector, melindungi orang. Najasyi, fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Ada raja yang tidak dizalimi di sisinya seseorang, Raja Habsyah. Nabi hantar. Tak apa, mereka pergi sana. Habsyah ialah negeri Kristian, Abyssinia,
Abyssinia. Dia adalah negeri Kristian. Bila sahabat-sahabat ni, dia pergi, ada yang pergi balik awal, Ummu Salamah pergi, Uthman bin Affan pergi, Uthman bin Mat'un pergi, Mus'ab bin Umair pergi, ramai pergi, ada balik, pergi Ja'far bin Abi Talib, semua pangkat bagus-bagus pergi. Tapi Islam tak berkembang, tidak seperti Madinah. Walaupun raja dia kuat, raja dia tolong, lindungi kehidupan mereka Kristian. Saya bukan nak cerita itu saja, saya nak cerita bila mereka balik daripada Syam. Dalam riwayat Ibn Hibban, diriwayatkan juga Ibnu Majah, Nabi sembang ramai-ramai balik. Nabi kata, ala tuhaddithuni bi'ajabi ma ra'aitum bi ardi Habasyah. Hampa tak mau cerita ke benda apa yang hampa tengok pelik sikit di Habasyah? Yang paling pelik kan? Tahu pelik yang luar biasa lah, extraordinary things that you have seen in Habasyah. Apa yang benda pelik? Kalau kita tengok apa pelik di situ, wih, sana perempuan-perempuan dia walaupun hitam tapi manis. Kononnya lah. Sahabat tak cerita lah yang tu. Kan? Tapi saya nak semangat sahabat ni, bila Nabi suruh tanya cerita semua yang pelik tu, dia kata, qala fityatun minhum, satu orang ni, budak muda yang pergi tu, dia cakap dalam majlis Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bainama nahnu julusun idh marra alaina ajuzun min ajaizihim, dalam sebutkan ajuzun min ajaizi rahabinihim. Tak-takkanlah kami sedang duduk, satu orang perempuan tua di kalangan mereka, dan sebahagian riwayat perempuan tua ni rahib, orang gereja. Marrat alaina, dia berjalan lintas pada kami. Masa dia berjalan tu, dia kata, tiba-tiba wa ala ra'si qullatun min ma, dia bawa air atas kepala dia, sambil jalan bawa air atas kepala. Famarrat bifatan minhum, dia lalu kat satu budak muda di kalangan dia. Paman kan jalan-jalan ada orang muda. Budak muda tu fa wada'a ihda yadayhi baina katifaiha fadafa'aha fa kharrat ala rukbatayha. Fankasar qullatuha, dia budak muda tu pergi belakang, tak tangan atas belakang perempuan ni, tolak perempuan tu, jatuh atas ni, atas apa, atas lutut ni, pecahlah bekas air yang dia bawa tu. Bila pecah bekas air tu kan, dia apabila summartafa'at, apabila dia dah bangkit, faltafatat ilaih, dia bangkit, dia tengok kat budak muda. Dia kata, sata'lam ya Ghudar, wahai pengkhianat, kau akan tahu, idza wada'allahu al-kursi wa jama'al awwalina wal akhirina wa takallamati aidi wa arjulu bima kanu yaksibun sata'lam gadan amri wa amraka indahu. Wahai budak khianat, bila Tuhan letakkan kursinya, wa jama'al awwalina wal akhiri wa takallamatil aidi wa arjul, apabila dihimpunkan yang awal dan yang akhir, tangan dan kaki bercakap, kau akan tahu di mana tempatmu dan tempatku di sisinya nanti. Yang itulah benda pelik yang budak ni bagi tahu. Maksudnya pasal apa pelik? Dia sensitif. Macam mana dia boleh bully orang tua? Nabi kata apa? Sadaqat. Kaifa yuqaddisullahu qauman la yu'khadhu li dha'ifihim min syadidihim. Nabi kata benar, wanita itu benar. Bagaimana Allah akan memuliakan satu kaum yang mana tidak menghalang orang jahat menindas orang lemah, tak menghalang, tak memberikan hak kepada yang dhaif, yang diambil oleh orang yang kuat. Ini satu perkara yang Islam suntik dalam jiwa orang Arab.
daripada biasa kena buli, benda ni tak boleh. Bukan orang Arab semua kena buli, ada hilful fudul dan seumpamanya. Tapi Nabi campakkan satu semangat, kau kena sensitif apabila kau lihat ada orang kena tindas. Dalam semua benda yang kau tengok, ini sensitif. Maka membentuk satu umat yang kuat. Sebab itu Nabi SAW, Islam ini dia apa? Nabi ini halim, santun. Di kalangan lah minority punya dia kata kana ahlaman nas. Nabi ni ahlaman nas. Dia kata ahlaman halim, santun, tapi ahlaman hulum, seorang yang besar cita-citanya. Walaupun minority penafsiran itu, tapi maksudnya Nabi SAW apabila berhijrah, dan kita semua tahu bagaimana Nabi dan Suraqah bin Malik, apabila kaki kuda Suraqah tenggelam sebelum dapat tangkap Nabi SAW, dia minta perlindungan dengan Nabi, walaupun ada perbincangan masalah bagaimana sejauh mana Umar memberikan pada Suraqah, tapi Nabi kata ka'anni bika suwaril Kisra, seakan aku melihat engkau memakai 2 gelang Kisra. Orang Arab tidak pernah ada satu andaian kepada mereka bahawa satu hari orang Arab akan dapat masuk ke tempat Maharaja Kisra, menguasainya. Macam kita katalah, Ustaz Mat Rizal, satu hari ni ingat kerusi Presiden Amerika tu nak bagi ke entah. Gila ke apa dia kata? Nabi yang dihalau keluar daripada kampung halamannya, diburu oleh kaumnya, dia menjanjikan gelang Maharaja Parsi untuk Suraqah bin Malik. Yang memburunya, Suraqah kemudian masuk Islam. Sebab itu apabila Sayyidina Umar menawan, Islam jatuh, Parsi jatuh pada zaman Umar, orang Islam melihat bangunan Parsi daripada jauh, kata Allahu Akbar, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Inilah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan, benarlah Allah dan Rasulnya. Diambil, antara yang diambil itu gelang Maharaja Parsi. Ada perbincangan tentang oleh kerana Hasan al-Basri membabitkan riwayat Marasil Hasan, tapi apapun dikatakan Umar bin Khattab telah memanggil Suraqah bin Malik dan bagi dia pakai. Ini yang Rasulullah janji. Rasulullah dah wafat dah. Ini yang Rasulullah janji pada Suraqah. Suraqah, tengok gelang Maharaja Parsi. Hadirin dan hadirat, daripada negeri yang kecil, Islam menjadi empire yang besar. Nabi meninggal dalam keadaan Parsi dan Rom tidak jatuh. Abu Bakar juga tidak meninggal dalam keadaan Parsi dan Rom tak jatuh. Tapi janji Nabi untuk menguasai, untuk menjatuhkan Rom dan Parsi akhirnya muncul. Tapi orang Islam tidak menamakan ia sebagai apa? Penjajahan. Dinamakan dengan futuhat. Sebab itu dia tak nama jajah Mekah, dia panggil Fathu Makkah, pembukaan Makkah, the opening of Makkah. Pasal Islam tidak menjajah, tetapi Islam membuka. Apabila Islam masuk bagi satu kawasan, dia membuka wilayah itu sehingga wilayah itu merdeka dan kuat. Sikit sebelum saya nak pas balik, saya suka kenapa kita tak kuat. Akhirnya orang Islam empire besar yang diwarisi oleh para sahabat, daripada Mekah yang lebih kecil daripada Georgetown, daripada Madinah yang lebih kecil daripada Georgetown ini, Islam telah membuka menjadi empire yang besar. Akhirnya satu demi satu empire itu jatuh. Dan hari ini kalau orang cakap tentang kehebatan empire Islam pun, terang mana pun orang boleh cerita, kita cerita dalam majlis ni lah. Tapi kalau nak pergi beli barang sekali, tuan-tuan akan tengok, wih, ni produk US ni, lain rasanya. Ni produk Yaman ni, ingat tang serban tak bau kot, kan? Karena kita hilang good branding.
confident level, brand yang baik. Kadang-kadang orang tengok brand, hingga orang Arab, kita pergi di negeri dia, kita cakap Arab, dia tak berapa rasa apa. Cakap orang putih, dia layan. Dia tengok orang putih, dia layan lebih daripada kita, walaupun kita seketika lah kau duk baik sikit, kau tak tahulah. Sebab brand. Kita bercakap tentang Mu'tasim, kita bercakap tentang Khalifah Islam dulu, tapi mereka ada brand. Ketika Khalifah Islam masuk ke dalam wilayah, mereka bangga. Ini tentera yang ada brand. Bila masuk, orang yang tak Islam pergi bayar jizyah dengan suka hatinya, seperti kisah di dalam penaklukan Syria. Abu Ubaidah masuk ke Syria. Apabila masuk ke Syria, tengok tentera Rom begitu besar, mereka tak mampu. Abu Ubaidah kembalikan jizyah, cukai yang dikutip kepada rakyat bukan Islam. Tapi akhirnya orang Islam menang, masuk balik bertahan Syria. Orang bukan keluar untuk membayar jizyah, orang keluar untuk mengucap 2 kalimah syahadah. Tentera yang jujur. Tapi brand ini kita tak ada. Sebab apa? Lah ni brand ni pergi pada siapa? Makan Arab. Jom kita makan western sikit. Baru western food baru nampak macam kelas sikit, walaupun orang putih tergelak dah. Kan? Sebab brand. Cuma saya nak sebut bagaimana menguatkan brand. Sebelum pengurusi duduk tengok saya ni, jam. Dia baca selalu hadis ni, tuan-tuan pun dah hafal hadis ni. Hadis Al-Mustawrad bin Shaddad. Apabila dia sebut, kata, sataqumul qiyamah, sataqumus sa'atu warrumu aktsarun nas. Akan berlaku kiamat, Rom merupakan bangsa yang paling kuat. Ramai ke kuat boleh tak bisa belakang lah. Amr bin As ni semua sahabat-sahabat ni, Amr bin As ni orang politik betul. Macam Dr. Rozami cerita kan. Tapi bukan orang politik macam ni. Orang politik Dr. Rozami cerita ni, dia kerja nak berkelahi lah. Dia bukan kerja nak betul, dia kerja nak mulai. Saya teringat apa nama, Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ni satu orang tokoh lah, tapi dia mazhab Zahir. Jadi dia berdebat dengan satu orang, tak apalah pandangan. Kawan tu kata, in qulta kaza wa kaza laqad kafarta walhamdulillah. Kalau kau kata macam tu, kawan debat dah, kau telah kafir, alhamdulillah. Kata Daud Az-Zahiri, la haula wala quwata illa alama tafrah bi kufri akhikal muslim. Atas apa yang hang seronok sangat orang muslim jadi kafir? Maksudnya dia emosi tu. Kalau hang kata alhamdulillah hang kafir lah, patutnya apa nak alhamdulillah orang jadi kafir? Kata janganlah kata macam tu, na'udzubillah, takut jadi kafir. Tak apa, dia syukur orang jadi kafir. Itu orang politik. Amr bin As dia satu orang yang dia adalah brand dalam politik. Orang di antara orang bijak Arab. Bukan bijak masa masuk Islam, sebelum masuk Islam, Quraisy hantar dia pergi Habsyah, pergi mempengaruhi Najasyi supaya hantar balik pelarian-pelarian orang sahabat yang pergi ke Habsyah tu. Bijaknya Amr bin As. Umar bin Khattab lantik dia uruskan Mesir. Amr bin As hebat. Memang ahli politik. Dua tokoh yang Syiah marah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As, tapi boleh buat tesis tentang kebijaksanaan politik mereka. Kata Amr bin As, absir ma taqul. Dia kata kat Al-Mustawrad bin Shaddad tadi, tengok elok-elok cakap apa. Dia kata, aqulu ma sami'tu min Rasulillah. Apa yang aku kata ni benda aku dengar daripada Nabi. Dia kata, in qulta kadzalik, kalau kau kata macam tu, inna fihim la khisalan arba'an. Kalau macam tu sebenarnya geng-geng Rom ni mana tuan-tuan? Europe lah, West lah ni. Pasal dulu dia Rom, dia macam tu lah, orang Arab dia faham, ni Rom lah, Bani
Bani Asfar. Jenis kulit apa? Kulit kuning. Rambut oring, rambut blonde semua ni. Inna fihim la khisalan arba'an. Mereka ada 4 ciri. Apa ciri mereka? Innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Satu kata Amr bin As, bangsa ni mereka paling santun, paling bijak menangani fitnah. Bila nak berlaku fitnah dalam kaum mereka, mereka paling pandai menguruskan. Hatta pengurusan kita, British administration yang kita warisi selama ni, pentadbiran mereka, Negeri Arab, pentadbiran Kelang Kabut. Bukan salah Islam, Islam dah jadi empire. Tapi British telah ambil semua ni. Europe telah ambil. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Paling cepat bangkit selepas berlaku musibah. Betul. Jerman, Hitler perang Berlin, kena bom hangit, dia lawan, dia balas kat London, London balas dia balik. Tapi sampai hari ni dia tak kata kita ni kena bom, apa nak bangun. Tuan-tuan duk pakai Mercedes macam tu tak? Kalau orang ketahui saya pakai kereta tempatan, walaupun kita terbagus lah sokong kereta tempatan, tapi tuan-tuan terbeliak juga mata tengok bila orang pakai Mercedes baru. Brand. Wa ausyakuhum karrah ba'da farrah. Paling cepat bertindak balas terhadap musuh. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dha'if. Yang paling baik dalam menguruskan orang miskin, yatim dan dha'if. Negeri kita pun bagus ya. Tapi orang pergi di barat, pergi di negara sebahagian, bukan semua negara barat ni kan, dia bagus, soal kebajikan dia bagus, anak yatim dia semua, sampai timbul malas kerja pun ada sebab dia dapat allowance. Sebahagian negara mereka zero corruption, tak kira lagi mereka zero waste, tak ada pembaziran, buka kelang tu semua benda guna, bersih. Orang yang miskin dapat sampai kalau orang pergi cek elektrik tu lebih, dia muamalah based on trust, katalah 50 pound kau kena, dia cek sendiri meter dia 56, dia bagi tahu 56. Kalau kita pergi cari meter apa tu pasang tu bagi korang lagi. sebab dia confident dengan kerajaan dia. Kemudian Amr bin As, wa khamisatun hasanatun jamilah. Yang kelima tu yang bagus, amna'uhum min zulmil muluk. Mereka golongan yang paling menahan diri daripada kezaliman raja-raja. Saya pagi tadi saya spend masa lihat bagaimana King Charles the First yang dihukum mati oleh Parlimen 1600 lebih, oleh kerana keputusan-keputusan dia menyebabkan berlaku civil war. Parlimen hukum pancung Raja Britain, Raja British di hadapan rakyat, dan mengikut tata cara seorang raja dengan pakaian yang elok, tak diikat dia berjalan dengan ikut titah dia, baru dia pancung kepala dia. Amna'uhum min zulmil muluk. Sebab itu ini semua menguatkan kerajaan, dan dengan kekuatan dalam keadaan dunia Islam melemah. Minta maaf lah siapa yang dengar ni, dunia Islam dah maju banyak dalam sains dan teknologi. Kemudian khurafat, syathat sufiyah, khurafat sufi. Bukan semua sufi tak bagus, ada sufi yang bagus jika ia membabitkan pembersihan ruh. Tapi khurafat, jampi, ketika barat ambil teknologi Islam, yang Islam duduk di Andalus,
Sampai nak bezakan. Sebab tu apabila Kristian ambil balik Andalus, nak tahu mana rumah orang Islam dan mana rumah orang bukan Islam. Rumah orang Islam tu ada tandas di rumah dan bersih. Pasal mereka solat, mereka berwuduk, mereka nak di rumah mereka. Sama ada mendengar hainamatul Quran tutla, mendengar dengungan Quran yang dibaca, ataupun ada tandas dalam rumah mereka. Majunya orang Islam. Padahal ketika itu Andalus tu, di ujung tu, dia panggil Maghrib. Tu panggil Morocco tu, Maghrib. Dia tak so popular seperti Baghdad, ataupun tak so popular seperti Hijaz. Hijaz ni di belah Mekah ni. Tuan-tuan faham cerita saya ni? Kasih seronok seorang-seorang nak cerita. Saya sebut bila ada Ibn Hazm al-Andalusi, dia macam tokoh, sebahagian tokoh-tokoh lah kan. Dia duduk di Maghrib, dia duduk di belah Andalus ni. Di Andalus ni masa tu Facebook semua tak ada lagi kan, maka dia taklah so popular. Ilmu dia hebat, kitab dia kena bakar. Biasalah kerajaan masa, kitab Imam Ghazali pun kena bakar juga di Andalus, dibakar oleh Yusuf bin Tasfin dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti terbesar umat Islam ketika itu yang bermazhab Asy'ariyah, itu Qadi Ibn Hamdin. Yang saya nak ceritanya ialah Ibn Hazmin kata apa? Ana syamsu, bila ana jawab kan tak? Ana syamsu fi jawil ulumi muniratun walakin aibi anna matla'i al-gharbu walau annani min jahati syarqi tali'atun lajadda ala mada'a min dhikri an-nahbu. Dia kata aku adalah matahari yang bersinar, cacatnya aku ni sebab aku terbit di sebelah barat. Maksudnya tokoh pi duduk tempat tak kena. Walau annani min jihati syarqi tali'atun, kalau aku terbit di sebelah timur, lajadda ala mada'a min dhikri an-nahbu, nescaya orang berpusu-pusu ambil ilmu aku. Kan? Kadang-kadang tokoh tu bagus, tempat dia tak kena. Sebab tu bila tak kena hijrah. Dr. Haruzaimi pun kalau tak kena hijrah. Bukan hijrah penderian, hijrah tempat. Apa nak cerita macam mana? Boleh cerita Andalus tadi? Ilmu sampai dekat dengan Andalus. Sebab itu sekularisme kemudian timbul. Kenapa berlakunya anti kepada sains di Europe? Karena mereka rasa sains ni datang daripada sekolah-sekolah orang Islam. Bila anak orang Kristian pergi, dia tak mengaji pengajian akidah, dia pergi mengaji pengajian falak, astronomi ni. Mula dia cakap bumi ni ada matahari, ada bintang. Gereja consider itu sebagai sesat dan kufur. Itu dia yang berlaku 70,000 yang dibakar. Galilei yang dibakar, ramai lagi yang dibakar. Burn to death, bakar sehingga mati. Sebab apa? Sebab murtad. Murtad siapa? Sebut akwal, sains, perkataan-perkataan saintifik. Kerana perkataan tu bukan mereka marah perkataan tu, mereka tahu usul ilmu ni daripada orang Islam. Kemudian jadi kat orang Islam perangai yang sama. Bila orang mengaji ilmu akademik, ni ilmu dunia, dia jadi perangai tu. Perangai yang telah kena kepada masyarakat Kristian di kurun yang gelap. Ini bukan menghina agama Kristian. Siapa boleh baca ensiklopedia Americana Britannica, dia boleh baca, cari tajuk liberalism atau secularism, dia akan tahu punca hal itu berlaku dalam pemikiran. Tapi apa? Patutnya orang Islam maju, tapi terhenti. Sebab apa? Sebab golongan agama lah, macam Dr. Ruzami sebut tadi, tidak terbuka. Duk pi kira duk jampi. Pi kat Kubang Wali, jampi. Tiup Kubang Wali. Maka apabila British, kuasa-kuasa empire ni masuk, bila orang Islam demam, pergi kat Tok Syekh patutnya cakap pasal ilmu sains. Dia apa tak cakap dah? Tak apa. Ambil ayak ni satu, pergi ambil tanah kubur tu ada berkat tu, kat Tok Wali tu mai kat saya. Dia pun tiup sikit, bagi minum. Tak sembuh. Ni banyak tokoh-tokoh British kata mai kat go. Bagi satu jarum suntikan, kebah. Mana baik antara kamu dengan jarum British? Lalu orang Islam lemah.
Orang Islam rasa betul juga. Sebab itu berlaku terhakisnya kepercayaan agama pada setengah pihak. Kena khurafat ini. Dan ini panjang episod cerita di dalam bagaimana dunia Islam bergolak. Kemudian baru kita lihat bangkitnya saya nak panjang cerita tentang bagi Indonesia bangkit, bagaimana ni bangkit. Terima kasih yang mengusi. Jadi saya tambah kesian panel seorang lagi pula. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Okey, jadi kita jangan berhenti pada semangat itu. Semangat tu. Pasal tadi duduk standar, lepas tu dia pergi depan. Saya dah takut juga. Nasib baik dia peletak meja tau ni. Sebab semangat merdeka ni kena semangat. Tadi saya tahu Dr. Zaimi pun dia dah mula nak duduk ke depan. Datuk sebut tadi memang teruk lah kita ni. Memang realiti. Dia pun tak boleh nafi dah tu. Kapal terbang hilang pun teropong buluh. Teropong buluh dengan jala, dengan buah nyok, buah kelapa. Tadi Datuk sebut orang kita dia malu dengan brand kan. Tapi orang Penang, dia pergi mana? Dia tak boleh lari daripada Penang dia. Kalau dia cakap KL pun orang boleh tahu kata hang ni Penang. Tang lenggok kepala tu kita ke apa ke Penang. Jadi tak payah duk malu lah Penang kan. Saya nak sambung Datuk sebut tadi, kita kena mengaku hari ni kita bercakap soal maju merdeka. Tapi kita memang tak ada brand. Hatta kan kepada makanan kita cakap soal halal. Akhirnya bila kita bercakap soal konten halal tapi kilangnya kita tahu bukan orang Islam. Saya maaf cakap lah, saya orang pelih. Tapi bila saya mari Penang, saya rasa satu kebanggaan yang kita orang Islam tumpang di atas mamak. Yang mana mamak ni proud. Mamak ni telah bantu kita. Barangkali kalau tak ada restoran nasi kandang, berapa banyak bangunan yang orang Islam ada di tanah Penang ini. Ini bukan soal cakap perkauman. Tapi kita pergi sana ni bangunan kerana kedai nasi kandang. Hatta kan kedai lain demikian. Mungkin Dr. Zaimi boleh ulas sikit lah. Saya tak boleh cakap panjang. Saya bukan panel. Tapi Abdul Hassan Ali An-Nadwi sebut nak sign agreement pun pen British. Kita cakap soal BNF tapi bila mari tentang produk kita tak ada orang Islam. Pasal apa jadi macam tu? Adakah kerana kita kurang jampi? Kurang kismis? Dr. Zaimi kena ulas lah. Jangan takut, kita merdeka. Baik, terima kasih kepada Ustaz Malaya. Saya teringat satu nukilan daripada Abdul Hassan Ali An-Nadwi ketika mana dia ditanya berkenaan dengan Islam yang hebat tetapi kenapa melahirkan umat yang begitu mandom pada hari ini. Kan? Kalau kita dengar cerita tadi berkenaan dengan sejarah umat Islam, hebat. Ketika mana Abdul Rahman Ad-Dakhil masuk ke Andalus, membina tamadun yang mana pada asalnya orang Eropah tu memang tak ada tamadun pun dekat Andalus tu. Tapi membina tamadun, membina ilmuwan-ilmuwan. Bahkan tanah Arab tu sendiri kering kontang. Kan? Sumber air pun tak ada. Tiba-tiba akhirnya membina satu tamadun yang menguasai ilmu yang pelbagai. Sehingga hari ini ilmu yang telah disusun oleh umat Islam itu menjadi rujukan utama bagi Barat. Abdul Hassan Ali An-Nadwi kata, ada satu tugu yang hebat. Tugu tu simbolik kepada seorang wira dalam sejarah yang mana dia hebat. Tetapi tugu tu akhirnya kena berak dengan burung. Moderator dia macam tak nak nampak sangat kan. Apa nak gimana ni kan. Tugu tu memang hebat berdasarkan kepada orang yang hebat. Maksudnya orang hebat dibuat tugu. Dalam sejarah ni, mana-mana orang hebat, kalau budaya barat lah, Islam tak boleh lah buat tugu-tugu patung-patung ni. Tapi kalau satu tokoh yang hebat di barat, dia akan buat tugu, peringatan. Orang tu hebat, dibuat tugu. Tapi tugu tu bila berlalu zaman, datang burung berak. Burung ni penakut je.
Bukan ada kuasa apa pun burung. Kita halau dia lari. Kadang-kadang kita nak bagi makan pun dia lari. Burung. Tapi dia boleh berak kat tugu tu. Kerana burung tu real. Tugu tu hanya tugu yang tak bergerak. Kita ada sejarah yang begitu hebat. Tapi kalau sejarah itu tidak dihayati dan diamalkan, kita macam tugu tu lah. Pernah jadi hebat. Tetapi hari ini kita kena berak dengan orang. Sebab apa? Sebab kita hanya bangga dengan tugu tu. Islam, apabila dia datang, dia menyelesaikan masalah dunia yang mana sebelum ni ada manusia membina tamadun. Betul. Tetapi tamadun yang ada penuh dengan kezaliman. Rom pada masa tu, seronok jadi hiburan bunuh hamba, gladiator. Tamadun yang dibina tidak begitu kuat, hanya dengan kerahan tenaga. Bila datang, ambil kekayaan, bawa balik ke negara, bawa balik ke Rom dan menghina orang kawasan tu. Tetapi Islam datang, Islam menyelesaikan masalah tu. Islam kata apabila kamu berjuang, sebab itu Datuk Mufti kata tadi, dia bukan jajah, dia bukan isti'mar, dia bukan ambil kekayaan negara tu bawa balik. Seperti mana pesan Nabi kepada Muaz, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kekayaan tu diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan dipulangkan semula kepada orang miskin di kalangan mereka. Bila Islam buka mana-mana negara, dia tak panggil jajah, dia tak hina orang yang ada pada kawasan tu, tetapi dia memberikan kebebasan. Bahkan dalam perjuangan Islam, benda ni yang ditekankan. Apa dia? Bila kita berjuang untuk agama ni, bukan berjuang untuk mufti, bukan berjuang untuk ustaz, berjuang untuk Allah. Jadi bila mana sesiapa saja yang berjuang untuk agama, dia tak rasa dia menaikkan nama individu. Sebab itu Nabi SAW sangat-sangat sensitif bagi orang-orang yang nak angkat dia lebih daripada martabat Nabi. Sebab itu Islam ni dia tak ada bawa lambang. Saya ingat lagi seorang guru saya, salah seorang daripada guru saya dan akhirnya menjadi menteri, Syekh Muhammad Al-Qudah, menjadi menteri agama di Jordan, menteri beliau, dia orang syariah. Dalam satu ucapan dia yang sangat bersemangat ketika dia datang ke University of Jordan, perkataan itu sangat lekat dalam jiwa saya sampai hari ini. Dia kata Islam, apabila mereka datang, apabila orang-orang Islam ni berjuang membawa mission agama untuk enlighten the people, untuk memberikan pencerahan kepada manusia, dia bukan bawa lambang, dia bukan bawa message individu, dia bawa message Allah. Kamu berjuang kerana Allah. Aku berjuang ni bukan kerana aku nak angkat tokoh ni, tapi kerana Allah suruh. Sebab itu Rabi'i bin Amir ketika mana ditanya, dia jawab benda yang tu lah. Kami nak keluarkan manusia supaya sembah Allah. Jadi kalau orang katalah dalam mana-mana mission, kita nak angkat satu nama, berjuang je nak angkat orang ni, berjuang nak angkat ni. Ada orang kata, alah kalau kita berjuang pun dia yang glamour. Bukannya Islam yang glamour, bukannya kita tak. Bila dalam perjuangan agama, nak membawa mission agama, Allah Azza wa Jalla suruh kita, tanggungjawab kita. Sebab itu Nabi SAW bila membuka kota Mekah, kepala Nabi tunduk sehingga sampai ke pelana untanya kerana bersyukur kepada Allah, kerana mission yang dibawa oleh Nabi adalah meninggikan kalimah Allah, la ilaha illallah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang kepada kamu kebenaran, daripada Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu akan lihat manusia ramai masuk, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Masa tu kamu bertasbihlah dengan pujian Tuhan, dengan memberikan pujian kepada Tuhan, kerana kemenangan itu datang daripada Tuhan dan mission yang kamu bawa, mission Tuhan, bukannya mission mana-mana individu, bukan lambang mana-mana orang,
tidak, lambang Islam. Sebab itu dia kata, Syekh Muhammad Al-Qudah kata, Abu Bakar tidak pernah memerintahkan mana-mana orang untuk buat tugu dia. Umar juga tidak memerintahkan mana-mana orang untuk buat bangunan demi memperingati dia. Kerana perjuangan dia nak suruh berhenti dah tu. Kerana perjuangan mereka bukan perjuangan individu, tetapi perjuangan mereka adalah perjuangan agama. Dan dalam syariat Islam, kita nak bawa benda ni lah. Sebab itu dalam salat kita mulakan dengan Allahu Akbar. Aku salat kerana aku nak membesarkan Allah. Walaupun aku tak faham kenapa aku kena rukuk sekali, sujud 2 kali dalam satu rakaat. Sebab tu masa kita melontar pun Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Aku tak faham aku melontar. Ya, saya faham. Masa zaman Nabi Ibrahim dia lontar syaitan. Tapi syaitan tak ada dah kat situ. Jadi tak payahlah baling kayu ke baling apa? Baling payung dulu masa saya haji kali pertama kan. Tiba-tiba kayu terbang. Kayu inci besar terbang. Sampai kena kepala Arab. Dia kata, ihnamu syaitan ya jamaah. Kami bukan syaitan wahai jamaah. Kalau orang tak faham, belajar falsafah haji tu sikit-sikit, jadi dia ingat dia baling syaitan, terkena orang depan, berdarah kepala. Baling payung, baling batu. Orang suruh baling batu kecil-kecil ni, dia baling batu tu. Kita bukan baling syaitan, tapi Allah suruh kita baling. Dan kita tidak faham apa sebab yang pasti kenapa Allah Ta'ala suruh kita baling. Tetapi kita baling kerana kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah suruh aku buat, maka aku buat kerana aku nak membesarkan Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, majunya golongan barat pada hari ini kerana mereka meninggalkan sebahagian daripada apa yang diajar oleh padri di zaman pertengahan, di zaman gelap. Jadi orang Islam, dia sangka bila nak maju kena tinggalkan agama. Kan? Renaissance umpamanya kan. Sekularism. Membersihkan ataupun memisahkan politik, keduniaan, sains daripada biblical knowledge, daripada ilmu-ilmu Bible. So dia rasa dia buktikan dengan mengasingkan diri daripada gereja pada zaman pertengahan, mereka berjaya membina tamadun. Jadi orang Islam pun ingat benda sama lah. Bila nak maju, bila nak berjaya, tinggal agama, ikut jadi sekular juga. Sedangkan bagi saya tak betul. Kerana nature kita tidak memusuhi sains. Maka sebab itu Nabi beri pesanan, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kita akan ikut cara orang sebelum kita, sehasta demi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Iaitu golongan al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah. Adakah mereka itu golongan Yahudi ya Rasulullah, Nasara, Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Nabi kita fahaman siapa lagi? Kita sangka dengan meninggalkan ajaran agama Islam kita boleh jadi maju. Tetapi kita menjadi umat yang imitating, menjadi umat yang peniru. Orang yang meniru ni sampai bila pun dia tak akan jadi pandai, sebab dia meniru. Kan? Bukan bermakna tak boleh ambil langsung benda yang baik. Dalam hadis pun Nabi bila dapat tahu raja-raja di sekeliling tanah Arab tidak akan membaca surat melainkan setelah dicop dengan cop mohor daripada cincinnya, Nabi pun ambil cop mohor tu, menunjukkan benda-benda yang baik tu boleh ambil, tetapi bukan mengambil semuanya. Bukan mengambil semuanya. Kita perlu membina. Kita tengok balik turas Islam, kita tengok balik apa benda yang Allah suruh kita buat. Jadi bila kita meniru, selama-lamanya kita akan jadi umat yang mengikut. Nabi SAW ketika mana berjanji kepada para sahabat yang seperti mana yang Datuk Mufti sebut tadi, akan membuka kota Parsi kepada Suraqah, Nabi tak ikut tata cara Rom dalam segenap perkara. Kita juga kena buat benda yang sama, iaitu dengan kita kembali semula kepada agama. Kita lihat balik, tengok balik, buang keta'asuban. Ketahuilah apa saja yang kita lakukan
Sebenarnya itu adalah tuntutan daripada Allah, bukan kita nak memenangkan sesiapa individu yang ada dalam dunia ni. Dan kita umat Islam ni jadi lemah antaranya jugalah disebabkan oleh kerana kita tinggalkan tanggungjawab kita lah, yang mana tanggungjawab kita ni untuk imarahkan dunia. Dalam bab agama ni sebenarnya dari sudut akidah dan ibadah dah settle dah sepatutnya kan, tapi masalah kita dalam bab ibadah ni kita invent macam-macam. Kita duk reka macam-macam, ibadat macam-macam duk reka kan. Viral jugalah iklan baru masa PKP ni kan, baca Quran berapa juzuk di Mekah, dah bayar sekian-sekian. Begitu hebat dalam ibadat kita buat benda-benda baru, sedangkan benda tu tak dituntut. Sebab tu Dato' Yusof Al-Qaradawi kata, yang jadi lemah orang Islam ni, jadi mundur orang Islam ni, sebab agama suruh fikir macam mana nak makmurkan dunia. Bab ibadat tu benda yang dah settle, kita buat saja apa yang Nabi tunjuk. Tapi kita duk buat benda baru dalam agama sampai kita kan kemampuan otak kita terhad. Bila banyak fikir benda baru dalam agama, duk buat benda-benda bid'ah kan, cari kubur Tok Syekh ni, cari kubur Tok Syekh ni, nak pergi buat benda-benda khurafat dan bid'ah, maka kita menjadi lembab, menjadi lambat, menjadi umat yang sangat stagnan dalam masalah dunia, sehingga kita tak mampu nak buat senjata sendiri, sampai kita tak mampu nak bina teknologi sendiri. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun rasa malu. Cuba tengok apa yang ada pada kita. Kadang-kadang semua benda bukan orang Islam yang buat. Kepit kuku pun Cina buat kan, negara Cina buat. Benda-benda kecil je kita tak mampu untuk buat. Jadi sebab itu kita kena ubah diri kita. Bukan hanya orang agama kena bercakap dalam masalah ni, semua orang yang namanya muslimin kena melibatkan diri dalam nak membangunkan umat. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah akan menjadi umat yang merdeka. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan, ni tak habis lagi. Sebab kita malam merdeka, dia punya kemuncak dia jam 12 lah. Tuan-tuan kena terima lah pasal malam merdeka. Jadi kita kena tunggu detik tu 12, 9.30. Maksud lambat lagi lah, kerana kita akan menyambut bersama-sama di masjid ni. Okey, Okey, soalan sebagai kesimpulan kemuncak daripada Sahibus Samahah. Dah kita dengar tadi Dr. Zaimi sebut, memang kreatif kita dalam soal agama. Sampai benda yang Nabi tak terfikir, tak ajar kita boleh terfikir. Memang hebatlah. Kan banyak benda lah kita nak bagi contoh kan. Di kubur mereka pasang solar, generate terus tenaga, boleh baca Quran secara shift. Ini satu kecanggihan. Tak perlu dah orang pergi baca. Sekarang dia pakai teknologi. Banyaklah, tapi benda-benda yang macam tu. Soalan kepada Datuk ni tentang ulasan PRK Slim. Bukan soal PRK Slim. Walaupun saya tahu ramai orang duk tertunggu-tunggu. Malam ni malam merdeka, kita kena harmoni lah kan. Dalam sejarah, bila kita sebut Islam, kita tak boleh lupa satu-satunya keajaiban dunia. Penjajah menganut agama orang yang dijajah. Dalam sejarah dunia tak pernah berlaku. Tetapi dalam Islam, Empire Mogul, tuan-tuan tahu kan, Mogul, Empire Tatar, kerajaan bukan Islam yang masuk ke Baghdad. Apa kesudahannya? Orang Tatar akhirnya memeluk. Hebatlah. Maksudnya daripada dia penjajah, akhirnya dia masuk Islam, ikut agama orang yang dia jajah. Benda ni berlaku dalam sejarah orang Islam. Datuk tolong simpulkan supaya mungkin satu hari nanti kita boleh saksikan kejadian ni berulang sekali lagi. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya cerita sikit cerita? Boleh ya? Tak dah sampai berapa minit je. Saya bukan ada gaji, tak ada allowance. Dilantik jadi duta pelancongan Uzbekistan. Pelancongan ni lah Islamic Tourism Uzbekistan. Adalah pergi Uzbekistan, pernah bawa ajak Dr. Zaimi pun pergi. Kan saya nak cerita Uzbekistan, saya nak cerita
Di Uzbekistan tu ada kawasan dia Samarkand. Samarkand ni orang kita dulu-dulu bila baca kitab ada dengar nama Abu Lais Ar-Samarkandi, kitab Tanbihul Ghafilin. Ada masjid-masjid baca, cuma kitab tu dia banyak hadis palsu. Tapi tak apalah. Satu bab lain, bab hadis. Dia kitab yang niat dia bagus, tapi hadis-hadis tu tak ditapis dengan elok. Tapi Samarkand ni adalah satu wilayah orang Islam. Kita tengok Bukhara, Samarkand, tu kawasan-kawasan tu lah. Tempat Imam Bukhari, tempat Yahya bin Yahya Al-Laitsi, tempat ramai tokoh-tokoh yang di sana. Islam ni dia masuk ke Samarkand. Panglima yang dia masuk ialah Qutaibah bin Muslim Al-Bahili. Nama panglima tu. Depa ni oleh kerana Samarkand ni kaya, bumi cantik, harta banyak. Islam ni dia bukan penjajah, dia tak boleh pergi duk jajah orang. Kalau dia nak masuk satu tempat, pertama dia akan buat apa? Dia seru depa tu kepada Islam, ajak masuk Islam, hantar surat dakwah. Kalau dia tak nak, dia lindungi mereka di bawah kuasa dia lah, jizyah. Kalau dia memang nak berkelahi lah, barulah dia masuk. Dia masuk tu bukan kerana dia nak rakus tu, kerana dia nak membebaskan rakyat agar boleh menganut agama secara bebas, untuk menghalang tangan-tangan siapa gerangan daripada mencegah manusia daripada menerima agama. Freedom lah, dia free kerana dia bukan bertujuan nak jajah. Cuma Qutaibah bin Muslim Al-Bahili, bila dia pergi sana, dia tengok bumi ni kaya, dia tak buat semua benda tu. Dia masuk terus ke Samarkand dengan tentera. Jadi tentera berkuasa lah di Samarkand dengan memakmurkan negeri tu. Orang pun tak kata apa lah, dah berkuasa. Lama-lama rakyat Samarkand yang bukan Islam ni, mereka dah mula mengaji tau. Dia tahu rupanya apa yang tentera Islam buat tu salah. Masuk negeri kita tak bagi warning dulu. Apa mereka buat? Mereka hantar satu wakil mereka pergi ke Dimashq, ke Damsyik. Khalifah ketika itu ialah Umar bin Abdul Aziz. Bila sampai di sana pergi kat masjid. Zaman dulu bukan send location, tak ada lah. Kan? Mana ada, sampai jauh, bayang kono daripada Uzbek nak sampai Syria tu berapa bulan. Sampai di sana dia pun masuk masjid, nak terkenal orang, nak cari mana rumah khalifah. Lain kali dia tu tak ada nak jumpa khalifah, kena orang duk terang Islam, pi masuk Islam dulu hak wakil tu. Masuk Islam. Ni nak respon soalan anda lah. Sekali nak pergi soalan tu, boleh? Ni sikit. Okay. Dia masuk Islam, lepas pada tu dia ingatlah dia bawa surat ni daripada pembesar Samarkand nak hantar. Mana rumah khalifah? Dia tunjuk tu ada rumah tu, rumah daripada tanah tu, rumah biasa, Umar bin Abdul Aziz. Dan berbagai riwayat, sebagai riwayat kata dia pergi rumah Umar bin Abdul Aziz tu, tengok ada anak Umar bin Abdul Aziz tu bergaduh dengan satu anak yatim tu pukul kepala anak Umar bin Abdul Aziz ni. Umar bin Abdul Aziz bagi apple ke anak tu. Sebahagian kata terus dia pergi, dia ketuk, isteri dia buka. Keluar Umar bin Abdul Aziz, tanya dia daripada mana? Dia Samarkand. Dia kata dia dah ceritalah dia masuk Islam, tapi dia bawa surat ni, pembesar Samarkand ni komplain tak ikut peraturan. Masuk. Umar bin Abdul Aziz tulis kau tu baris ya, minta qadi besar supaya buat majlis qada, buat majlis mahkamahkan kes ni. Qadi ketika itu Sulaiman bin Jumai' Al-Hadil Al-Baji, kalau tak silap saya zaman tu. Okey. Tak apalah, dia pun bawa surat skipping balik. Dia kata dalam perjalanan dia tu dah ada Islam, sampai kat kampung tu hak mana Islam, dia semayang kat masjid tu, berjalan. Dia lain daripada masa dia nak datang tu. Sampai sana, dia pun cinta lah pada Islam. Tapi dia dah amanah dia dah. Dia pergi jumpa pembesar yang bukan Islam Samarkand. Ni dia khalifah tulis, tegakkan majlis qada, buat mahkamah
buat mahkamah, Qadi Al-Baji, Jumai' Al-Hadir Al-Baji, panggil semua, panggil ni ketua-ketua tentera. Dia orang punya duk fikir jauh, berbulan nak pergi hantar surat, khalifah tulis 2-3 perkataannya. Nak boleh buat apa dengan 2-3 perkataan, tentera beribu dah berapa bulan dah duduk tentera ni, tahun dah, bertahun duduk ni. Panggil Qadi tanya, betul ke hampa tak bagi warning dulu masa masuk Qutaibah, tak bagi warning? Tanya, Qutaibah kata tak bagi warning kan, kalau kita bagi warning dia bawa lari habis harta negara ni kan, masa tu tak ada bawa lari file. Kata Qadi, nahnu kharijina fi sabilillah walasna kharijina linaftahil ard asran wa batran. Sebenarnya asyaran wa batran. Kita keluar kerana jalan Allah. Bukan kita keluar untuk jadi orang yang merampas samsing di atas muka bumi. Keputusan mahkamah sebelum terbit matahari, tenggelam matahari, semua tentera keluar daripada daripada Samarkand. Keputusan mahkamah. Kata riwayat, orang Samarkand tak sangka beribu-ribu tentera, akhirnya sebelum matahari tenggelam tidak tinggal seorang tentera pun di Samarkand keluar. Padahal dah kuasai dah, bina macam-macam dah. Keluar, hantar surat balik menyeru kamu kepada Islam. Masuk yang kali kedua itulah yang dikatakan rakyat Samarkand menganut Islam secara besar-besaran. Itu beza antara penjajah dan fatihin, para pembuka kota. Dan kekuatan akidah dengan segala keajaibannya, Mongol lah, atau Mongol kan. Kita ramai tak kenal Mongol ni. Masa Tan Tuya mai dulu baru dia kenal. Dan sebutlah kan. Tapi Mongol ni, bangsa Mongol ni satu bangsa yang kita tahu apa? Kublai Khan, Genghis Khan. Kan ada filem Kublai Khan, tengok. Tak saya pergi carilah. Okey. Ini Mongol ni satu bangsa yang dahsyat. Orang kata dia tak pandai apa, tapi saya tak tahulah. Kita kena tengok pada perspektif yang berbeza-beza tentang latar Mongol ni. Habis dia punggah Darul Hikmah tu untuk Khanah Baghdad tu. Dia tuang buku-buku tu. Dia musnahkan buku-buku yang begitu banyak. Kerana orang Islam lemah bertelagah antara satu sama lain. Dua ilat, negara-negara kecil dibuka daripada empayar besar jadi negara-negara kecil sehingga Mongol dapat menguasai. Tapi ulama-ulama Islam, Mongol masuk ke Baghdad, dikatakan Mongol bunuh ni, sejarah exaggerate ke saya tak pastilah. Buku sejarah kata mayatnya Mongol bunuh di Baghdad bau di Damsyik. Mungkin tak seperti itulah, tapi nak ceritanya busuk. Ramai orang Islam dia bunuh Mongol. Jumpa dia bunuh. Sehingga sebahagian penafsir seperti Said Qutb kata Mongol itulah Ya'juj dan Ma'juj yang Nabi kata tu. Punya dahsyat apa yang Mongol buat. Cuma apabila dia masuk ke Damsyik, walaupun orang marah, di sana ada Ibnu Taimiyah dan pasukannya yang bangkit menentang Mongol. Walaupun Mongol berjaya, tapi ulama kekal. Mongol panggil para ulama nak endorse apa yang dia buat. Buat majlis jamuan, ulama-ulama pun makan. Kata Ibn Katsir, Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Taimiyah tak makan. Dia seorang tak makan. Mongol kata pasal yang tak makan. Dia kata kau ambil harta benda orang Islam,
Kemudian kau jamu makanan ni, kau nak suruh aku makan. Aku tak boleh makan. Kau rampas harta orang dengan cara yang salah. Ulama-ulama yang ramai sebahagian dengar, mereka angkat jubah mereka bagi tinggi sikit. Ibn Taymiyah tu pasal abang angkat jubah apa? Kami bimbang kalau dia pancung kepala hang, sagi darah hang kena jubah kami. Jubah dia pikir. Umat dia tak pikir. Ibn Taymiyah mengepalai hasil daripada ketegasan orang Islam, akhirnya Mongol yang menjajah menganut agama rakyat yang dijajah. Walaupun Mongol adalah kesalahan-kesalahannya, dan kita tahu itu semua kerja Mongol sampai ke India tu, empire sampai ke India tu. Apa yang terkenal di India? Taj Mahal itu ada kaitan dengan raja-raja Mongol. Yalah, bukanlah betul ingat dia buat tu, tapi maksudnya panjanglah. Saya nak ceritanya, demikian umat yang kuat, brand yang kuat. Kita hari ini takut tengok Bible bahasa Melayu ke apa, takut anak-anak orang Islam jadi Kristian, padahal duk baca Quran tiap hari tak kuat Islam. Takut tengok An-Nasir ni, takut nanti orang Islam akan, sentiasa takut. Sedangkan dalam sejarah orang Islam dijajah, tapi akhirnya mereka kembali. Indonesia berapa lama Belanda jajah dah? Berapa lama? Hampir 600 tahun ingat Belanda menjajah Indonesia sebelum Jepun masuk. Adalah pengaruh Belanda, tapi akidah orang Indonesia tak berubah. Ada yang berubah lah, dia kata kelemahan-kelemahan mereka dijajah. Orang khurafat. Kalau tengok kepada filem silat Indonesia tu, semua meletup bukit-bukit ni. Macam Kungfu Cina lah, minta maaf lah, bukan kata kat Indonesia saja kan. Terbang daripada bukit ke bukit. British pergi baling ganja ya dalam perangan Cina. Peperangan Candu, tahu dalam sejarah, yang menumpaskan China dengan Empire British. Tapi ini adalah kekuatan umat, dan kekuatan kita ni patutnya kita kukuh dan teguhkan kekuatan ini. Itu pentingnya kuliah-kuliah yang berkualiti, penegakan pemikiran yang kualiti, perbahasan yang mantap. Jangan duk main masjid mengaji kuliah nak buat teka ustaz. Bukan dia tanya hari ni perbahasan ilmiah apa? Abang hari ni ustaz buat lawak apa? Jangan tanya yang tu. Dia bukan nak pergi dengar kuliah, dia pergi dengar lawak. Tak salah lah lawak tu segala nak bagi hilang mengantuk. Tetapi umat yang kuat ialah umat yang kuat latarnya, kuat fikrahnya, kuat pemikirannya, kuat kesarjanaannya. Sebodoh-bodoh umat Islam, dia tidak tewas dengan sebijak-bijak pendeta-pendeta, pendakwah-pendakwah agama lain. Dan ini penting dalam membina identiti dan jati diri umat. Terima kasih banyak saudara pengurusi, terima kasih banyak tuan-tuan semua. Kami ni kira ramai bercuti lah juga Penang ni kan. Mudah-mudahan dirahmati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesailah kesimpulan yang saya rasa satu wasiat penting kepada seluruh penduduk Pulau Pinang dan seluruh rakyat Malaysia amnya. Kita ada kekuatan, cuma kekuatan itu perlulah diterjemahkan, dan tuan-tuan hendaklah bersedia daripada sekarang, kerana kekuatan itu akan tiba pada bila-bila masa, terutama saya mendengar dalam masa yang terdekat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.